Akidah manusia berhubung dengan jin. Di sini diterangkan kepercayaan manusia berkait dengan makhluk jin. Kesemua pengikut Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam beriman kepada adanya jin berdasarkan khabar yang sebenar yang dinyatakan oleh Nabi-Nabi di zaman masing-masing, dan tidak sah beriman kepada Allah dan Rasul melainkan dengan beriman juga kepada apa yang dikhabarkan kepada kita dengan wahyi dan sabda. Semua Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang dilantik oleh Allah Ta'ala memberitahu kepada umat masing-masing adanya makhluk gaib yang kita tak nampak yang dinamakan jin. Oleh kerana beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul adalah rukun iman, maka kita wajib percaya kepada adanya makhluk jin walaupun kita tak nampak. Kerana perkara ini diberitahu oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak sah iman seseorang. Tak sah tu menjadi kafir lah kalau tak percaya kepada adanya makhluk jin. Kerana tak percaya kepada adanya makhluk jin bermakna tak percaya kepada Allah yang memberitahu di dalam kitab-kitabnya, dan tak percaya kepada rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada di kalangan manusia di antaranya yang dinamakan ahli falsafah, sama ada dahulu atau sekarang, yang menafikan wujudnya jin, tetapi mereka hanyalah memberi hujah yang terlalu lemah, hanyalah bergantung kepada hujah kerana mereka tidak dapat dikesan dengan mata kasar. Sesungguhnya perkara yang dikesan dengan mata kasar pun bukan semuanya dapat ditemui oleh manusia, dan seringkali bertemu perkara-perkara baru di dalam penerakaan mereka di bumi yang sempit ini kalau dibandingkan keseluruhan makhluk Allah yang tidak dapat dihitung oleh manusia. Dan akal manusia boleh menerima tentang adanya makhluk-makhluk yang gaib dari pandangan mata mereka, maka wujudnya jin menjadi perkara yang tidak boleh ditolak dengan hujah akal manusia yang lemah dan tetap mempunyai sifat kelemahan yang mustahil dapat menolak jin sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada kalangan manusia yang dinamakan ahli falsafah yang dianggap sangat cerdik di kalangan kaumnya. Memang cerdik lah, tetapi cerdik manusia tak tahu semua. Jangankan nak tahu keliling dia, diri dia pun tak tahu habis. Dia tak tahu jumlah bulu rokma dia. Dia tak tahu di mana penyakit haluh yang ada dalam diri dia. Dia tak tahu orak saraf semua sekali yang ada dalam diri dia. Diri dia pun dia tak tahu. Bahkan di sana terbukti adanya ahli-ahli falsafah yang menolak wahyi, menolak petunjuk daripada Allah yang dibawa oleh Nabi-Nabi, menjadi sesat sehingga bodoh sebodoh-bodohnya. Mereka mencipta agama-agama yang karut
menyembah binatang, sembah lembu, sembah buaya, sembah binatang, sembah kemaluan dia sendiri, hak dia buat kecing tu. Memahat batu-batu untuk dijadikan patung yang disembah. Patung hak dia pahat tu wuduh pada dia lagi. Bukan comel sangat patung tu. Disembahnya, dipujanya. Begitulah bodohnya manusia. Walaupun dinamakan ahli falsafah, sekiranya menolak petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada makhluk-makhluk yang halus. Makhluk yang halus yang terdapat dilihat malaikat dengan teropong. Kuman-kuman. Tiap-tiap zaman ada penemuan kuman-kuman yang baru yang membawa penyakit-penyakit yang tak dikenali oleh manusia sebelum daripadanya. Penyakit AIDS, penyakit denggi, penyakit Ebola yang terbaru, dan ada lagi penyakit-penyakit yang lain. Penemuan-penemuan baru menunjukkan bahawa makhluk yang dapat dilihat dengan teropong pun banyak lagi hak dia tak tahu. Mengapa Islam mengharamkan daging beruk, daging monyet, daging kera? Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui. Orang asli hak bodoh berujuh dengan kita. Dia kata, cik makan ayam, ayam makan tai, saya makan beruk, beruk makan buah. Oh, sedap dia lah. Sedap dia. Nak jawab lagu mana? Kalau guna hukum akal, bodoh apa kita? Hari ini terdapat penemuan-penemuan kajian sains yang menyebabkan penyakit AIDS mula-mulanya ialah kera dan monyet. Di sini mengapa Islam mengharamkan binatang-binatang ini? Begitulah babi. Didapati di dalamnya jenis kuman yang tak mati walaupun dimasak dengan panah, berapa panah pun tak mati kuman itu. Hari ini barulah orang tahu. Banyak lagi penemuan-penemuan yang lain. Itu makhluk yang dapat dikesan. Di sana ada makhluk yang tak dapat dilihat. Allah Ta'ala tunjuk dalil-dalil adanya makhluk itu. Angin. Nampak angin. Tak nampak angin. Bila pohon kayu bergerak, menandakan ada angin bertiup. Kalau banyak sangat, siapa boleh runtuh bangunan-bangunan. Kapal boleh tenggelam. Angin yang kita tak nampak. Kadang-kadang dengar perlahan. Cuaca sudah panas, sudah sejuk. Berasa je nampak tak panas, nampak tak sejuk, tak nampak. Itu adalah makhluk-makhluk yang lain. Di sana ada makhluk malaikat yang sangat baik, yang sangat mulia, yang diberitahu kepada kita dalam Quran oleh kitab-kitab zaman dahulu, nabi-nabi zaman dahulu. Di sana ada makhluk yang jahat, yang gaib, iaitu iblis dan syaitan. Di sana ada makhluk yang nyata, macam kita juga, binatang, makhluk yang zahir hidup macam kita juga, tapi akal dia tak ada. Sebahagiannya ada akal sikit sangat, tak padang, macam beruk, boleh hajar pula buahnya, boleh hajar je. Tapi akalnya tak sepenuhnya. Akal yang sepenuh ialah manusia. Dan di sana ada makhluk yang gaib juga, yang boleh berfikir macam manusia, dinamakan makhluk jin, yang ditaklifatkan, yang lain dengan syaitan. Sebahagiannya yang beriman, sebahagiannya tidak beriman. Yang tidak beriman dinamakan syaitan. Sama ada manusia ataupun jin, seri ada belaka.
Syaitan ni manusia pun ada, jin pun ada. Iaitulah yang jahat. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Syaitan yang mengelirukan hati manusia itu terdiri daripada kalangan jin yang kita tak nampak, yang boleh masuk dalam darah daging kita, iaitulah jin-jin yang jahat. Termasuk juga manusia-manusia yang jahat, duduk tipu orang, duduk kecek orang dengan hawa nafsu, dengan pitih, dengan pangkat, dengan macam-macam. Tak peduli betul dan salah, itu syaitan lah tu. Itu syaitan manusia. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mengelirukan hati manusia itu terdiri daripada kalangan jin dan dari kalangan manusia. Oleh kerana itu, mustahil kita menolak makhluk jin yang ada, mustahil. Dengan hujah-hujah yang ada. Maknanya kalau orang tu tak percaya, Tuhan tak terima iman dia padan. Kerana manusia boleh mikir dengan akal, berpandukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya kepada semua perkara yang diberitahu oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, di antaranya berkenaan dengan makhluk yang dinamakan jin. Apakah hakikat jin itu? Hakikat makhluk jin ni apa dia? Kita hanyalah mengetahui hakikat kejadian mereka menurut apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Taala, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, surah Al-Hijr ayat 27. Artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Kami menciptakan jin sebelum daripada diciptakan Adam alaihi salam. Jin dijadikan daripada api yang sangat panas. Firman Allah Ta'ala, wa khalaqal janna min marijim min nar, suratul Rahman ayat 15. Artinya, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Ya, mereka dijadikan dari api, dan ada pula yang menterjemahkannya dengan lidah api ataupun pucuk api. Dan mereka dijadikan sebelum kejadian manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, akhrajahu Ahmad wa Muslim. Artinya, dijadikan malaikat dari cahaya nur, dijadikan jin dari nyalaan api nar, dan dijadikan Adam dari apa yang disifatkan kepada kamu, iaitulah tanah. Adam dijadikan daripada tanah. Kalau ada orang belajar ilmu, dia kata Nabi Muhammad daripada nur, itu ilmu mengarut. Ilmu mengarut. Nabi Muhammad SAW daripada manusia, keturunan Adam alaihi salam, zuriat Nabi Adam. Maka Nabi Muhammad pun dijadikan daripada tanah. Semua Nabi-Nabi adalah manusia daripada tanah, daripada Adam, keturunan Adam alaihi salam. Kalau duduk kata Nabi Muhammad ni daripada nur, macam malaikat juga, tu tak betul dah tu. Tak betul. Ada dalam kitab. Kalau ada dalam kitab, kitab tu salah. Kitab tu salah. Kerana kitab tidak boleh menandingi Quran. Tidak boleh menandingi hadis-hadis Nabi SAW yang mutawatir. Tidak boleh. Di sana ada unsur-unsur ajaran-ajaran yang bukan Islam masuk dalam kitab-kitab Islam yang kita kena sedar, yang dinamakan Israiliyat, iaitulah dongeng-dongeng orang Yahudi. Termasuk juga dongeng-dongeng Hindu. Dongeng-dongeng Hindu. Dongeng Hindu ni macam-macam. Kalau Hindu Melayu, ada orang Melayu daripada Buluh Betung.
Buluh betung tu kerja pelawak belaka tu. Daripada macam-macam reka-reka belaka. Kita kena balik pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dinyatakan malaikat daripada nur dengan makna cahaya. Jin daripada nar daripada api. Adam daripada turab, daripada tanah. Ini disebut oleh Quran, disebut oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diberitahu berkenaan asal kejadian. Adapun hakikat kejadian secara terperinci kita tak tahu. Ini dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tanah jenis mana, capur macam mana, susah-susah jadi manusia. Diri kita sendiri dengan kulitnya, dengan tulangnya, dengan oraknya, dengan darahnya, dengan macam-macam. Asal daripada tanah. Apa ramuannya? Itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga malaikat daripada cahaya. Macam mana cahaya tu berubah jadi malaikat? Itu dalam ilmu Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Jin daripada api, macam mana? Itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita tak tahu, itu adalah makhluk-makhluk Allah. Di bawah kekuasaan Allah, yang termasuk di dalam ayat yang kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang menjadikan seluruh alam. Sama ada alam yang nyata ataupun alam yang gaib, semua termasuk dalam Al-Alamin. Rabb, Tuhan yang menjadi, Tuhan yang menentukan hukum hakam, peraturan-peraturan bagi tiap-tiap makhluk. Alhamdulillah, Allah ialah yang layak disembah. Tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan yang layak kita beribadat kepadanya, yang kita abdikan kepadanya, yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Uluhiyah dengan makna yang layak disembah, yang layak diabdikan kepadanya, tak ada yang lain. Rabbil Alamin, rububiyah, Tuhan yang menjadi dan menetapkan peraturan-peraturan bagi kejadiannya. Tuhan yang satu saja. Di mana nama Tuhan tu banyak 99 yang kita tahu, ada lagi yang kita tak tahu. Sifat Tuhan, semua sifat kesempurnaan adalah bagi Tuhan. Yang duduk mengajinya 20 sifat. Hakikatnya tak tahu semua sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. 20 tu sebagai contoh saja. Semuanya termasuk di dalam Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan semua makhluk disuruh Islam kepadanya. Apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilaihi yurja'un. Adakah yang lain daripada agama Allah mereka menghendaki? Padahal semua alam malaikat, alam manusia, alam jin, alam pohon kayu, alam batu, alam yang bergerak, alam yang tak bergerak, alam yang nyata, yang gaib, semua sekali itu Islam, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna Islam. Semuanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Manusia Islam, jin kena Islam, malaikat memang sentiasa Islam, pohon kayu Islam, binatang Islam, bumi, langit, bintang, kuala Islam, semuanya Islam. Kena serah diri kepada Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang menjadikan seluruh alam, termasuklah jin. Jadi kita diterangkan berkenaan dengan makhluk-makhluk itu. Oleh itu kita tidaklah mengetahui hakikat mereka, hanyalah sekadar yang diberitahu kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka adalah makhluk yang tinggal di bumi. Mereka dijadikan dari api,
dan kejadian mereka lebih dahulu daripada manusia. Mereka juga mempunyai hubungan suami isteri dan berzuriat. Mereka ada suami isteri, berkahwin, berzuriat. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimin badala. Suratul Kahfi ayat 50. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai penolong selain daripadaku, sedang mereka adalah musuh-musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Ayat ini menyatakan berkenaan peristiwa Allah menjadikan Adam alaihi salam di hadapan malaikat, di hadapan pemimpin jin yang ada pada masa itu, iaitulah iblis. Iblis daripada jin, ditunjukkan keajaiban kejadian makhluk malaikat ini. Makhluk yang ajaib, yang luar biasa, yang tak diketahui hakikatnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhan berkata kepada malaikat-malaikatnya, aku nak jadikan satu makhluk yang akan duduk di atas muka bumi. Tuhan kata, iaitulah makhluk manusia yang akan menjadi khalifah, yang akan mengurus bumi. Bukan sahaja beribadat, mengurus benda-benda yang ada di atas bumi untuk dimakmurkan bumi itu, menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat sendiri segala-galanya, tapi Allah Ta'ala menundukkan tanda kekuasaan dan kebesarannya, dijadikan hamba-hamba, bukan saja malaikat, bukan saja jin, bukan saja bintang cakrawala, termasuklah manusia. Makhluk ini akan diletakkan di atas bumi. Lalu malaikat berkata, wahai Tuhan, adakah engkau nak jadikan satu makhluk yang akan melakukan kejahatan macam iblis juga, iblis yang pernah duduk di bumi? Padahal kami memuji-memujimu, bertasbih, kerana malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Ta'ala, yang menunggu-nunggu perintah Allah Ta'ala, berebut-rebut nak buat apa sahaja yang Tuhan suruh. Itu malaikat. Bukan manusia duk pakai lari daripada perintah Allah Ta'ala. Malaikat tidak. Malaikat ni berebut-rebut, berlomba nak menunaikan perintah Allah. Pasal apa tak suruh kami duduk atas muka bumi saja? Bukan makhluk yang lain, kami boleh buat kerja atas muka bumi. Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Kerana duduk atas muka bumi ni kena tanam, tanam padi, tanam deriang. Malaikat tak makan deriang, malaikat tak makan daging, malaikat tak makan sayur. Malaikat makhluk yang gaib, tidak layak berada di atas muka bumi. Makhluk yang layak ialah makhluk yang ada sifat-sifatnya yang ditentukan oleh Allah.
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Lalu Allah menciptakan Adam alaihi salam daripada tanah. Setelah diwujudkan lembaganya, Adam fikah bangun. Malaikat tengok. Iblis pun tengok. Lalu Tuhan suruh malaikat sujud pada Adam. Bukan menyembah Adam. Bukan beribadat kepada Adam. Tuhan yang suruh sujud pada Adam. Bukan sembah Adam, tidak. Menyembah Allah Ta'ala. Tuhan suruh. Ini khusus. Tuhan nak uji malaikat dan nak uji jin. Iaitulah iblis. Jin yang jahat. Tuhan nak uji. Setelah jin, iaitu iblis yang ditawan oleh malaikat, dibawa ke langit bersama malaikat, beribadat, semayang, bertasbih, bertahmid. Waraknya iblis ni. Malaikat kagum melihat iblis yang sangat kuat beribadat kepada Allah Ta'ala. Tapi malaikat tak tahu hakikat yang ada dalam diri iblis, yang berbeza dengan malaikat. Bila Tuhan suruh sujud, malaikat semua sujud. Tiba-tiba iblis tak sujud. Kerana dalam diri iblis ini ada hawa nafsu. Merasakan dirinya besar, lebih bijak, cerdik, pandai, padahal ada tempat bodoh dia. Tuhan suruh sujud, iblis tak mau sujud. Lawan Allah Ta'ala. Tuhan tanya pasal apa mereka sujud? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tuhan kata, iblis kata ke Tuhan, hebatnya iblis ni lebih pada ahli tasawuf, boleh cakap dengan Tuhan. Ada ahli tasawuf boleh cakap dengan Tuhan? Tak ada. Nabi-nabi, rasul-rasul aja boleh bercakap, boleh berdialog dengan Tuhan. Kita bercakap, kita aja kita tak dengar. Tuhan balas, tapi kita kena percaya. Cukup. Ini dia bercakap, Tuhan jawab, dia dengar, dia balas pula. Hebatnya. Hebatnya iblis ni. Tapi kehebatan dia penuh dengan kekufuran. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik pada dia, kata iblis. Engkau jadikan aku daripada api, kau jadikan Adam daripada tanah. Aku lebih pada dia. Pasal apa musuh aku sujud ke dia? Jawab iblis. Iblis dia letak pakak dia sendiri. Dia menentukan diri dia lebih. Kita tahu semua kalau orang berpakak diri ni apa orang apa? Orang bodoh. Dia beli baju pulih, baju askar ke, beli pingak, letak pingak penuh bau dia. Saya ni general. Banyak orang. Ni orang 3 suku. Suku berak siapa? Bodoh. Tu dia. Ini iblis ni. Aku lebih baik. Dia sendiri letak pakak. Aku bijak, aku pandai, aku aling, aku tak boleh lawan dengan orang lain. Ni orang bodoh. Mengangkat diri dia sendiri. Jadi Tuhan tunjukkan perbezaan di antara malaikat yang sangat taat, iblis yang lawan Allah Ta'ala. Ada jin yang ikut iblis, ada manusia yang ikut iblis. Tuhan kata, adakah mu nak ikut orang yang ikut iblis ni? Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni? Adakah kamu ambil iblis, hak yang bodoh ni, dan zuriat keturunan dia yang ikut dia, perangai dia di kalangan jin dan manusia? Mu ambil, Tuhan kata. Hak bodoh ni, dia, zuriat keturunan dia, kalangan jin, kalangan manusia. Duduk kata dialah yang tukang bagi rezeki, dialah yang tukang tolong, dialah yang tukang lupa pada Allah Ta'ala. Ini semana beranak iblis belaka. Mengambil mereka. Maka Tuhan kata sebagai ini Allah seburuk-buruk pengganti daripada Allah. Lupa pada Allah Ta'ala.
Firman Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Suratul Jin ayat 6. Artinya, dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Di sana manusia dengan jin berkawan pula. Manusia yang berkawan dengan iblis dan jin yang berkawan dengan iblis, saing dua ni pula berkawan. Dia kena jaga. Memanglah kena kecek. Kalau zaman dulu tu bila tak boleh kasem bawa nasi kuning. Bawa nasi kuning. Pergi ngarung air kat dada atau kat tekuk. Panggil jin. Nampak berolok air. Mari. Hak mari berolok tu iblis hak bodoh juga. Sama-sama bodoh. Berkawan bodoh sama bodoh. Hak ni pun percaya. Hak nu pula berasa lebih dengan sebab manusia puja dia. Ini maksud ayat yang kita baca ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada jin lelaki, bermakna ada pula jin-jin perempuan, menunjukkan bahawa makhluk gaib jin itu ada lelaki dan perempuan, tidak sebagaimana makhluk malaikat. Berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Suratul Jin ayat 6. Artinya, dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Kita sudah terang dalam pengajian yang dulu bahawa banyak kalangan lelaki, termasuklah juga perempuan, samalah, minta perlindungan kepada makhluk, bukan kepada Allah. Makhluk jin, lelaki di kalangan jin, begitu juga perempuan di kalangan jin, menyebabkan kedua-dua makhluk manusia dan jin ini sesat. Ada yang menjadi kufur, keluar daripada agama Islam. Bila apa yang diminta itu jadi, diluluskan oleh Allah Ta'ala sebagai satu ujian kepada manusia dan jin. Sejauh mana mereka menggunakan akal mereka dengan betul, percaya kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Bila berasa dia boleh buat, lupa bahawa Allah Ta'ala yang buat segala-galanya. Ada kalangan manusia dan jin yang sesat dengan sebab itu. Sama ada jin lelaki dan perempuan. Mereka melihat kita, tetapi kita tidak dapat melihat mereka. Mereka adalah makhluk yang gaib. Kita tak boleh tengok mereka, mereka boleh tengok kita. Firman Allah Ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum
Inna aj'alna asyayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Suratul A'raf ayat 27. Artinya, sesungguhnya ia, yakni syaitan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari sesuatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini menyatakan bahawa makhluk jin, kita tak nampak mereka, mereka nampak kita. Dan ramai kalangan mereka adalah syaitan-syaitan. Di mana syaitan juga termasuk di kalangan jin. Syaitan ialah jin yang kafir. Termasuklah juga manusia yang kafir, yang lawan Allah Ta'ala, syaitan juga. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Yang mengelirukan manusia, menyebabkan manusia jadi keliru, tak percaya pada Islam, dengan sebab kerja tipu yang dibuat oleh manusia dan jin, iaitulah makhluk syaitan, manusia dan jin. Di mana syaitan juga termasuk di kalangan jin, dan itu tidaklah bermakna bahawa kita tidak boleh melihat mereka dalam keadaan luar biasa atau dengan syarat-syarat yang tertentu. Mereka termasuk juga di kalangan makhluk yang menerima ilmu dan ma'rifah, ilmu dan pengetahuan, mempunyai iradah, kehendak dan ikhtiar, boleh pilih antara baik dan buruk. Oleh itu mereka ditaklifkan juga, diperintah, dibebankan juga dengan beriman dan beribadat, ditegah daripada kufur dan durhaka. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwar razaqu dzul quwwatil matin." Surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. Artinya, dan aku tidak menciptakan, menjadikan jin dan manusia, malaikat supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku, yakni Allah, tidak menghendaki supaya mereka memberi rezeki aku makan, memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah Maha Pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Ayat ini menyatakan tujuan Allah menjadikan jin dan manusia. Apa tujuannya? Tujuannya liya'budun, supaya mereka itu memperhambakan diri, menyembah Allah. Mana menyembah di sini ialah tunduk kepada Allah Ta'ala dengan melakukan kerja-kerja ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, berzikir, berdoa, bersumpah dan sebagainya. Itu dinamakan ibadat, melakukan penyembahan. Sama ada ibadat ruh dan jasad dan ibadat harta. Ibadat ruh dan jasad ialah sembahyang. Kita gunakan jasad dan ruh kita menyembah Allah Ta'ala. Puasa, ibadat ruh ialah iman, ikhlas, benar hati kita kepada Allah Ta'ala, tidak hasad, tidak dengki kepada orang. Itu merupakan ibadat ruh. Ibadat harta, zakat, sedekah, menghabiskan harta untuk mengerjakan haji,
menyumbang untuk berjihad fi sabilillah dengan harta, itu ibadat harta. Kita sanggup menunaikan perkara-perkara itu walaupun kita tak nampak hasil dia, kerana kita percaya kepada perintah Allah dan janji Allah. Kita percaya diri kita daripada Allah, rezeki kita daripada Allah. Kita nak tunjuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah, memperhambakan diri juga ialah tunduk kepada semua peraturan-peraturan Allah Ta'ala, halal dan haram. Yang ini halal, yang ini haram, yang ini tak boleh, yang ini boleh. Termasuklah melaksanakan undang-undang di dalam kehidupan manusia yang berkait dengan politik, yang berkait dengan ekonomi, yang berkait dengan masyarakat, yang ada perintah Allah di dalam kitabnya dan dibawa oleh Rasulnya. Kita mesti tunduk, tidak ada pilihan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak harus bagi seseorang, termasuklah jin, lelaki yang beriman, seseorang manusia dan jin perempuan yang beriman, apabila Allah memutuskan sesuatu perkara dalam urusan mereka, lalu mereka membuat pilihan yang lain dalam perkara makanan, perkara pakaian, perkara pergaulan, dalam semua perkara. Contohnya Allah Ta'ala kata kena tutup aurat. Allah Ta'ala kata, bukan orang kata. Tutup aurat ni Allah Ta'ala suruh. Tiba-tiba kita kata, tutup aurat ni adat je. Jangan main. Ini perintah Allah Ta'ala. Halal dan haram. Riba tu haram. Jual beli boleh. Jual beli boleh. Riba haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tiba-tiba kuat sangat tasawuf kononnya, jual beli tak boleh, niaga ni tak boleh. Kuat tasawuf tak usah kerja. Ini langgar. Jangan main. Jangan cuba main. Allah Ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Siapa yang paling patuh dan tunduk kepada Allah Ta'ala? Ulama mengatakan, ada orang yang berdosa. Dia berdosa, buat dosa besar, ahli maksiat, bunuh orang, berzina, minum arak, serba maksiat dia buat. Tiba-tiba dia sesah dan dia bertaubat. Dia bertaubat dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bertaubat. Menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang berzikir, bukan main, berdoa, berwirid, siapa nak utuh surga, berzikirnya. Tetapi ujub, sum'ah, takabur, merasakan dirinya lebih, heran diri dia sendiri, kuat aku beribadat. Riak, hilang takwanya, tidak ada takwa, dah masuk neraka. Jangan main-main. Kita mesti faham sempadan menjadi hamba dan abdi kepada Allah Ta'ala. Meletakkan sifat takwa di dalam diri. Memang kita disuruh beribadat sungguh-sungguh. Beribadat sungguh-sungguh. Berzikir, ingat pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Kena ada ikhlas. Lillahi Ta'ala, kerana Allah Ta'ala, kerana ikhlas. Tiba-tiba ikhlas ni tidak ada. Buat ibadat saja, ikhlasnya tidak ada. Royak korang, saya ni ikhlas, saya ni cerita korang, apa ikhlas? Ikhlas ni bukan cerita korang. Ikhlas ni antara kita dengan Allah Ta'ala saja. Orang nak
Nak kata ikhlas dah ikhlas atas orang lah. Kita dengan Tuhan. Ada orang yang setelah mengerjakan dosa yang banyak, sesal dan bertaubat pada Allah Ta'ala di atas perbuatannya, mendapat pahala yang sangat besar. Di sini Allah Ta'ala membuka ruang yang sangat luas, rahmat dan kurnia kepada hamba-hambanya. Kita adalah hamba kepada Allah Ta'ala. Tak boleh lari daripada langit Allah Ta'ala, tak boleh keluar daripada bumi Allah Ta'ala. Seluruh kehidupan kita, denyut, nadi, degup jantung adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya daripada Allah. Dan kita tak boleh melarikan diri daripada Allah. Kita adalah hamba kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Ya ma'asyaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yu'dhirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Suratul An'am ayat 130. Artinya, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepada kamu terhadap pertemuan kamu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu kami. Dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahawa mereka orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala menceritakan berkenaan dengan hari kiamat apabila dihimpunkan di padang mahsyar makhluk manusia dan makhluk jin. Makhluk yang ditaklifkan, yang dibebankan oleh Allah di atas muka bumi. Jin sebelum daripada manusia, kemudian manusia, makhluk yang duduk di atas muka bumi, akan dihimpunkan pada hari kiamat. Tuhan tanya mereka, wahai kamu semua, jin dan manusia, ingat tak, aku utuskan kepada kamu utusan-utusanku. Sama ada rasul-rasul yang dilantik oleh Allah di kalangan manusia dan ulama di kalangan jin dan manusia yang menyampaikan ajaran rasul-rasul itu. Orang yang terima ajaran ini wajib kena terima ajaran daripada Allah ini. Jangan buat amai-amai. Kecuali mereka yang hidup di hutan rimba belantara, tak sapa seruan, tak sapa ajaran, jauh daripada orang, hidup dalam keadaan yang jahil, mereka dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dalam dunia hari ini, seruan rasul-rasul ini sampai kepada seluruh manusia dan jin. Di sinilah bila Allah Ta'ala tanya, semuanya mengaku bahawa mereka mendengar ajaran-ajaran Allah ini. Tetapi nak buat ke mana? Gilawan juga mengaku salah pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabar jin dan manusia. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Suratul Isra ayat 88. Artinya, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran ini, nescaya mereka tidak dapat membuat yang sama dengannya. Sekalipun sebahagian dari mereka
menjadi pembantu sebahagian yang lain. Ayat ini menegaskan dan menyatakan Quran adalah mukjizat, tanda besar yang diberi oleh Allah kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ialah perkara yang manusia tidak boleh lawan, menjadi tanda kerasulan kepada seseorang rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Masing-masing rasul ada mukjizat. Nabi Nuh mukjizat dengan taupan yang besar, tak boleh lawan. Nabi Ibrahim dicampur dalam api yang besar, tak angguh, tak boleh lawan. Ini bukan sihir, bukan main silap mata. Nabi Musa dengan tongkat. Nabi Daud melembutkan besi. Nabi Sulaiman menguasai bahasa semut, binatang yang halus, apalagi binatang yang besar. Boleh mengarahkan makhluk manusia, jin dan burung yang terbang di udara. Ini mukjizat yang Tuhan beri. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit yang tidak boleh diubati oleh segala ilmu perubatan. Ini mukjizat. Tuhan nak jadikan tanda rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beri kepadanya berbagai-bagai mukjizat. Di antaranya mukjizat macam rasul zaman dulu yang kita dengar cerita saja. Bulan terbelah dua. Orang kafir nak minta sangat mukjizat. Lalu Nabi doa terbelah dua bulan. Di mana terbelah dua bulan itu dapat dilihat di negeri China. Disebut dalam sejarah lama China berlaku peristiwa bulan terbelah dua. Raja China tanya ahli-ahli falak. Lalu ahli falak mengatakan, menandakan suatu perkara yang besar berlaku di sebelah barat. Lalu mereka mendapat berita daripada pengembara Arab yang berniaga di China. Zahir seorang rasul di negeri Arab, di Mekah, ada seorang rasul, menyebabkan Islam sapa di negeri China sebelum daripada sapa ke tanah Melayu ini. Islam sapa di China sejak zaman Nabi SAW. Jangan duk main China malah, kita malah lagi. Buat sedap cakap. Itu kena tahu sejarah ni. Kena tahu sejarah, kena faham sejarah, kita kena sedar. Kemudian ahli falak zaman sekarang melalui alat-alat moden dapat mengesan ada tanda bulan ini terbelah. Ada ahli falak Islam, ahli falak kafir dia buat senyap je. Sengaja buat senyap. Setengah ahli falak kafir ni bila baca Quran tengok masuk Islam. Hak kafir-kafir juga susu tak beritahu kau orang. Di sana mukjizat yang hidup, bukan cerita sehingga hari ini, iaitulah mukjizat Al-Quranul Karim. Quran adalah mukjizat ilmu. Semua ilmu disebut dalam Quran. Bukan sahaja ilmu agama. Ilmu agama, ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Termasuklah ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu bahasa Arab. Termasuk ilmu sains dan teknologi, ilmu pertanian, ilmu haiwan. Semua ada dalam Quran. Termasuk ilmu sihir disebut dalam Quran. Ilmu ni jahat, Tuhan sebut dalam Quran. Disebut dalam Quran. Quran adalah mukjizat ilmu. Kalau sekiranya seluruh manusia dan jin berhimpun nak buat macam Quran, macam satu surah yang pendek tak apalah, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, sebaris saja buat macam ayat Quran, tidak boleh. Dari segi kehebatan bahasanya, penyusunan ayatnya, tidak boleh. Tak boleh nak buat pandai macam mana sekalipun.
kumpul orang pandai, orang bijak, kalangan manusia, kalangan jin. Tak boleh. Tuhan cabar. Di sinilah menyebabkan rombongan jin yang mendengar Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Mereka terus mengerumuni Nabi. Dan mereka percaya, mereka beriman, memberitahu kaum mereka bahawa mereka mendengar wahyu, di mana asasnya macam pernah diturunkan kepada Nabi Musa AS. Jin menganut agama Yahudi, agama Nabi Musa AS. Kemudian mereka menghantar rombongan masuk mempelajari Islam daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.